TV KPM. Temolan ini tak supa mula, tak berani kau nak tegur. Tengok keling hujung mata, tengok keling hujung mata, nak cari angin sekat demo kaya. Demo lah ni tak suka mula, tak berani kawin nak tegur. Tengok keling hujung mata, tengok keling hujung mata, nak cari angin sekat demo kaya. Aduh, sedap sungguh cikgu nyanyi. Ada apa ni cikgu? Duk praktis hari ni. Sampai. Inilah pakar sebenarnya di Barat dari Kelantan. Mana ada saya pun baru belajar ni Cikgu Syam. Saya pun biasa-biasa cikgu. Oh ya. Okey, lepas ni apa yang kita nak buat Cikgu Syam? Okey, kita ni kalau tengok pada alat ni lebih alat pada orang nak main ni. Oh ya. Betul. Jadi saya bawa seorang lah hari Tino. Untuk sama-sama kita belajar perempuan? ini. Ya, betul cikgu. Dipersilakan. Okey. Ni dia orang comel. Waalaikumsalam. Jadi apa tujuan Ellie ada dekat sini ni sebenarnya? Okey Ellie, cikgu bawa Ellie ni supaya kita dapat sama-sama hari ni kita belajar tentang apresiasi muzik di Barat. Jadi kita akan tengoklah apa yang kita akan pelajari dari segi genre muzik, fungsi muzik dia, cara persembahan dan sebagainya lah Ellie untuk hari ni. Tak sabar. Jadi dengan alatan-alatan ni kita akan ada persembahan jugalah cikgu. Betul Ellie. Baiklah. Inilah yang akan kita belajar sama-sama hari ini dalam slot Mendengar Rendah di DIK TV KPM. Tapi sebelum itu, kita saksikan profil guru dahulu. Mari. Assalamualaikum, selamat sejahtera adik-adik dan juga kawan-kawan yang sedang menonton slot Mendengar Rendah di DIK TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini. Ya, berbaju kebaya hari ataupun kebarung kita panggil pakaian ini, pakaian tradisional juga kerana hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan muzik. Untuk topiknya adalah ensemble DIK Barat. Sedondon dengan Cikgu Syam dan juga sama dengan Cikgu Megat hari ini. Okey, Cikgu. Jadi pendidikan muzik pada hari ini adalah memperkenalkan peralatan-peralatan kita, Cikgu ya? Ya, betul. Tapi sebelum kita berkenalan dengan alatan-alatan kita, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu dahulu kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang ini. Bermula dengan Cikgu Syam dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, jadi untuk hari ini kita akan saya kenalkan diri dulu. Saya Nur Hisham bin Muhammad, guru pendidikan muzik dari sekolah SMK Tengku Menteri, Cangkat Jerim, Perak. Okey. Baik. Okey, seterusnya terima kasih Cikgu. Sama. Kita boleh kenal dengan Cikgu Megat pula. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Megat Khairuddin bin Putih dari SMK Taman Parlimen, Asang Kumbang, Taiping, Perak. Wow, lain-lain negeri juga ni Cikgu ya? Kiranya slang dia lain-lain negeri. Tapi masih dalam sekolah yang sama. Baik, Cikgu. Apa yang murid-murid dapat belajar daripada kita punya mata pelajaran hari ini dan juga topik kita pada hari ini? Okey, baik Ellie. Jadi kita akan tengok pada inilah, kita akan tengok pada standard pelajaran yang kita akan belajar hari ini. Itu ada 5 aspek untuk apresiasi muzik ni. Baik. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah genre muzik. Okey. Yang kedua alat muzik yang kita akan perkenalkan kepada pelajar. Sekurang-kurangnya dia dapat menyebut nama dan fungsi dia lah. Baik. Okey, seterusnya fungsi muzik itu sendiri. Alright, baik.
seterusnya cara persembahan dan yang terakhir sekali lah latar belakang muzik. Itu sejarah sedikit lah. Jadi, Itu adalah standard pembelajarannya lah. ya betul. Jadi maksudnya murid-murid yang juga bukan berasal daripada Pantai Timur pun dapat mengenali secara tak langsung jenis-jenis peralatan muzik yang berasal dari Pantai Timur juga, cikgu. Betul, Lily. Baik. Okey, jadi standard pembelajaran yang boleh didapati untuk pembelajaran kita juga apa, cikgu? Dia standard pelajaran ni adalah kita panggil kita akan menyatakan cikgu-cikgu Mugat dan saya akan menyatakanlah aspek dalam Dikir Barat ni dan pelajar-pelajar untuk mencapai standard itu dia boleh mengulas ataupun menceritakan balik apa yang telah dipelajari hari ini. Betul. Okey, baiklah. Tak sabar sebenarnya saya, Kak Elly sendiri nak belajar sama-sama dengan Cikgu Syam, Cikgu Megat yang kita sendiri pun dah bersiap sedia ni. Berpakaian tradisional juga. Tapi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam slot Mendengar Rendah di DIK TV KPM. KPM. Ala ewa bule teraju tiga. Ada. Kembali di slot Menengah Rendah di DIK TV KPM bersama dengan Kak Elly Arifin di sini, dan juga kita ada dua orang cikgu yang kacak hari ini berbaju tradisional sama dengan Kak Elly, iaitu Cikgu Syam dan juga Cikgu Megat. Kerana hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan muzik. Topiknya adalah Ensemble Dikir Barat. Baik cikgu, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita nak ingatkan juga macam biasalah, biasanya kita kena sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka macam Kak Elly, Cikgu Megat dan juga Cikgu Syam. Setiap kali adik-adik nak keluar dari rumah. Jadi Kak Elly akan sanitasi tangan dahulu. Kemudian giliran cikgu. Silakan cikgu. Okey, Mas Elly. Sama-sama. Mugat sila. Baik, okey. Sangat menarik topik hari ini. Boleh menarik minat murid-murid juga secara tak langsung untuk berkecimpung dalam dunia muzik Dikir Barat ni, cikgu ya? Ya, betul Elly. Jadi apakah yang perlu murid-murid tahu dahulu, perkara pertama sekali tentang Dikir Barat ni? Okey, kita merujuk kepada standard pelajaran tadi. Baik. Okey. Jadi pelajar-pelajar di rumah khususnya untuk apresiasi muzik ni. Baik. Ada okey. Jadi murid-murid di rumah boleh tengok kepada dia punya aspek utamalah. Ada 5 aspek untuk apresiasi muzik. Cikgu Megat mungkin boleh tolong terangkan standard pembelajaran dia. Standard pembelajaran yang akan dipelajari. Okey, baik. Untuk semua murid yang berada di rumah, standard pembelajaran hari ini ialah 4.1.1, iaitu memberikan ulasan tentang muzik tradisional Malaysia yang didengar atau ditonton daripada aspek genre muzik, alat muzik, fungsi muzik, cara persembahan dan latar belakang muzik. Yang itulah yang kita akan kupaskan sebentar lagi secara lebih mendalam, Eli ya. Baik. Wow. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Eli. Okey, baik. Kita tanpa melengahkan masa lagi, kita masuk sedikit kepada dia punya genre muzik dia lah. Okey, genre muzik dia kita tengok genre muzik dia. Oh, ada genre muzik juga ya? Ya, betul. Genre muzik dia. Cikgu Megat boleh terangkan genre muzik dia? InsyaAllah. Silakan cikgu. Untuk genre muzik ya, ataupun kita sebut genre lah, ataupun genre, perkara yang sama. Sebenarnya genre musiknya adalah sejenis muzik tradisional. Baik. Ya, sejenis muzik tradisional di mana ia perkembangkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Itulah yang boleh didefinisikan sebagai muzik tradisional. Ya.
Okey, seterusnya Cikgu Gat, kita nak tengok juga mungkin kita tengok kepada fungsi muzik tu sendiri. Okey, fungsi muzik di Barat. Fungsi ya, Cikgu Syam. Ya, betul. Okey, baik. Untuk fungsi muzik di Barat sebenarnya, kalau mengikut pada zaman dahulu, muzik di Barat ini sebenarnya dipersembahkan ketika habisnya musim menuai. Baik. Menuai. Disebabkan kalau kita tahu di negeri Kelantan pun terkenal juga dengan kawasan penanaman padi. Betul tak Cikgu Syam? Betul, Cikgu. Sebagai seorang yang berasal dari Kelantan ni. Ya, betul Cikgu. Kan? Kemudian selain daripada hiburan ketika selepas musim menuai itu, muzik di Barat juga berfungsi sebagai pertandingan. Waktu sekarang ni lah. Pertandingan. Untuk pertandingan dan juga mungkin boleh dijadikan satu subjek sebab saya dulu pun sendiri ada belajar yang diajar di peringkat universiti. Dalam negara lah. Baik. Dan dikatakan juga, betul kan Cikgu Syam, sebelum ni ada juga di muzik di Barat ni telah pun dibawa ke antarabangsa. Peringkat antarabangsa? Ya, betul Ali. Kalau kita tengok ada persembahan daripada luar negara, contohnya muzik Osama di Barat ni dikembangkan di USA kan? Amerika Syarikat? Ya, betul Ali. Jadi ada persembahan tu dia mengambil tema lah. Dia tak main sama macam kita main di Malaysia ni. Mungkin dia ambil lirik dan juga tema, menggayakan tangan, cara bertepuk. Maksudnya perkembangan positif tentang muzik di Barat ni. Okey, jadi muzik di Barat ni Ali tak lengkap tanpa alat muzik dia lah. Okey, jadi kita tengok sebelum kita pergi kepada alat muzik, kita akan tengok kedudukan cara persembahan. Baik. Ketika persembahan Ali Okey, di mana cara persembahan tu susunan kita panggil susunan pentas untuk persembahan di Barat ni. Okey, dia ada tok juara dan juga tukang karut. Itu adalah penyanyi utamalah. Baik. Tapi ketua tu adalah tok juara. Ketua tok juara. Tok juara akan memimpin satu ensemble tu lah. Okey. Daripada pemuzik, awak-awak dan juga tukang karut. Okey, jadi layer pertama dia adalah penyanyi, seterusnya awak-awak dan juga pemuzik. Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada alat-alat muzik di Barat. Okey. Ini yang paling penting sekali. Betul Ali. Kejap lagi Ali kena main. Masya Allah. Okey, tapi jangan takut, Cikgu Megat ada, dia akan ajar. Saya yakin sebab ada cikgu-cikgu yang hebat ni, saya yakin boleh bawa lah. InsyaAllah boleh. Okey, jadi untuk alat muzik di Barat ni kita ada 5 alat utama lah. Okey. 5 alat utama. Kalau tengok depan cikgu ni ada rebana. Kita panggil rebana. Ada 2 jenis ya cikgu? Ya, ada 2 saiz. Ada saiz. Okey. Adakah saiz memang 2 sahaja atau banyak lagi saiz sebenarnya? Dia untuk di Barat ni dia ada 2 saiz lah. Baik. Satu kecil, satu yang besar. Okey. Dan ada nama tersendiri. Yang pertama, okey. Hati-hati cikgu, kita kena jaga penjarakan sosial kita. Okey. Baik. Yang pertama kita panggil rebana ibu dan ni rebana anak. Okey. Okey, baik. Okey, yang seterusnya ni Eli tahu tak apa ni? Alat muzik apa ni? Sekejap, tadi saya salah sebut. Marakas. Okey, good. Pandai sungguh Eli ni. Berapa markah nak bagi? Kita bagi 2 markah sebab markah ada 2. Sikit sangat. Tak apalah, kita bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu. Terima kasih cikgu. Okey, good. Seterusnya Cikgu Megat, boleh tunjuk apa benda tu kat depan cikgu? Sebab dia dah dekat. Baik, di hadapan cikgu ni untuk pengetahuan murid-murid. Ya. Ini ialah gong ataupun kita panggil sebagai tawak-tawak. Tertawak. Tawak-tawak juga disebut. Ataupun tertawak. Sebenarnya ada sebutan dia tertawak. Dalam pelbagai buku yang kita tengok ada usi dia disebut juga sebagai tertawak ya. Saya pasti setiap alat muzik, cikgu masih belum habis terangkan lagi cikgu kan? Belum lagi. Okey. Tapi saya nak tanya sedikit. Saya pasti setiap alat muzik yang disediakan dalam di Barat ni mempunyai fungsinya tersendiri. Kalau gong ni apa fungsinya selalunya cikgu? Okey, gong ni sebagai kita panggil penanda masa lah gong. Biasanya kalau meter 4/4 yang pelajar biasanya 4/4 kan. Okey, gong akan main pada note beat yang pertama. Baik. Okey, 1 gong lah. Gong.
2, 3, 4. Gong, 2, 3, 4. Gong. Okey. Kejap lagi Eli akan cikgu akan ajar Eli main. Okey, baik. Okey. Okey. Sambung cikgu, silakan. Okey, seterusnya satu lagi cikgu lupa nak tunjuk tadi. Okey. Okey, ini adalah kita panggil dia sebagai alat muzik canang. Canang. Okey, canang. Lain bunyi dia. Boleh Bunyi kita dia bunyi lembut. sikit? Lembut. Okey. Okey. Seterusnya apa lagi? Ini untuk apa cikgu? Okey, baik. Ini adalah penyedak. Penyedak. Ini adalah penyedak. Biasanya alat muzik di Barat ni dia mesti dikendurkan selepas main. Oh. Maksudnya kita kena sedak rotan yang ada dalam ni. Baik. Jadi kalau kita nak tolak dengan jari kita mungkin akan sakit lah. Kuatlah. Sakitlah kan. Okey, jadi penyedak ni berfungsi sebagai penolak untuk membantu untuk menolak lah. Kenapa kita kena kendurkan cikgu? Kerana kalau kita tengok alat muzik membranophone ni, okey. Contohnya rebana ibu, rebana anak ni dia akan menegang bila kita tinggal dia lama-lama kulit dia ni tak tahan lama. Merosakkan kulit lah. Okey, jadi bila kendur dia ini salah satu cara untuk melindungi dan menjaga rebana ni lah cikgu ya? Ya, betul. Jangka hayat rebana biasanya berapa lama cikgu? Oh, yang tu saya tak pasti. Sebenarnya kalau ikut jangka hayat, kalau pendikir yang profesional lah, dia akan tahu cara bagaimana nak menjaga dia. Tak boleh tempat yang panas kerana dia akan menegang. Walaupun kita dah buang penyedak dia, tapi dia akan menegang lah. Baik. Bila ada tempat yang panas. Okey, satu lagi Eli. Saya nak kelaskan. Okey, dia ada dua. Kita panggil dua keluarga alat muzik dalam Dikir Barat ni. Baik. Okey, satu tadi saya bagi tahulah membranophone. Baik. Rebana ibu dan rebana anak. Okey. Okey, satu lagi kita panggil dia apa dia Cikgu Mugat? Satu lagi kalau dalam ensemble Dikir Barat ini ada keluarga idiophone. Okey. Idiophone ya. Dan untuk idiophone ini sebenarnya dia merujuk ataupun konsep dia yang bergema. Contohnya idiophone yang kalau kita boleh tengok di sini, baik, iaitu gong, ya, dan juga canang. Dan satu lagi boleh juga kita masukkan sebagai maracas ya. Maracas. Dalam kumpulan idiophone. Maksudnya yang bergema Eli ya. Okey. Membranophone tadi yang mengeluarkan bunyi daripada kulit secara asasnya lah. Baik. Itu untuk klasifikasi alat muzik. Okey. Baik, okey. Adakah maracas ni pun memang alat yang sangat wajib cikgu ya dalam kita punya ensemble Dikir Barat ni, memang maracas wajib juga? Okey, maracas dia memang 5 alat wajib utama. Ini wajib adik-beradik dia lah. Ya, keluarga betul. dia. Betul. Okey, jadi seterusnya kita tengok fungsi. Tadi cikgu dah cerita tentang fungsi gong kan? Okey, sekarang ni fungsi maracas Cikgu Mugat. Mungkin murid-murid nak tahu kat rumah macam mana cara nak main maracas. Satu persatu lah. Satu persatu kita bagi satu persatu. Untuk maracas boleh bagi dekat saya sekejap. Saya bagi satu cukup lah. Baik ya. Berkongsi cikgu ya? Ya, semuanya berfungsi ni. Bagi satu lagi. Boleh. Ya, tak akan jadi. Okey, untuk maracas biasanya dia akan memainkan detik lagu. Okey. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Tapi merujuk kepada not yang pendek-pendek. Dia tak pakai macam kita main canang tadi, mungkin kita gunakan crochet. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sebenarnya canang pun tadi kita boleh juga bermain seperti maracas juga, not pendek-pendek. Dan satu lagi sebelum kita terlupa, untuk rebana tadi mungkin kita tak sentuh tentang fungsi dia kan. Tapi walau bagaimanapun dalam ensemble Dikir Barat sebenarnya yang diterangkan dengan Cikgu Hisham tadi itu merupakan rebana yang sebenar. Tetapi kita yang ada pada saya ini ialah rebana Melayu ataupun kita panggil rebana Perak lah kita kata. Sebab kita dari Perak, kita bawa rebana Perak lah kan. Jadi, betul juga cikgu ya. Okey, jadi fungsi rebana yang ini sama, rebana Perak pun sama lah juga rebana ibu dan juga anak tu sebenarnya fungsinya ialah memainkan rentak. Oh. Okey, rentak. Tapi rentak rebana apa Perak, cikgu? Rentak apa yang kita main Cikgu Mugat? Okey, kalau untuk ensemble Dikir Barat, kebiasaannya ataupun secara asasnya ia akan memainkan rentak rambung.
Rambung. Walau bagaimanapun mengikut sekarang ni dia telah pun dikontemporarikan dan pelbagai boleh kita masuk. Yelah, Kalau kita dengar dalam lagu-lagu rock pun Betul, contoh betul. kumpulan Khalifah ke ada lagu-lagu. Lagu kan? nasyid pun ada. Ya, boleh. Betul. Boleh sebenarnya. Jadi kalau kita nak adaptasikan. Ya. baik. Jadi perbezaan rebana Perak dan rebana yang berada di depan Cikgu Syam ni adalah saiznya sahaja. Saya dan juga inilah ketebalan. Asal-usulnya lah. Ketebalan kan. Ketebalan dan coraknya. Bunyi dia lebih kurang sama juga kan? Sama juga. Cara main dia berbeza, Ali. Oh, cara main berbeza. Kalau kata rebana Melayu tu kita boleh main secara duduk atas bangku, tapi kalau yang ni kita perlu mute dia menggunakan Tangan. lutut kita. Oh, boleh maksudnya mute. kita kena bersila di bawah lah. Maksudnya macam tu lah. Okey. Kalau kita tengok rebana ni dia bersaiz nipis, okey. Lebih nipis lah daripada rebana Melayu tu. Jadi nipis ketebalannya adakah mempengaruhi bunyi juga? Betul dia. Oh, dari segi maksudnya lagi nipis lagi tinggi bunyi dia. Dia bukan macam tu. Maksudnya teknik main tu Berbeza. Berbeza. Okey. Seterusnya kita ada canang dan juga gong. Ya. Okey, Jadi- jadi Ali. Ha. Kita kena tanya sedikit ni Adi ni. Alamak, cikgu. Kok dia nanti dia lupa ke apa yang kita ajar ni? Bukan? Ada Aduh. soalan tak? Cikgu nak uji saya ke ni? Saya ada satu soalan. Boleh, cikgu. Soalan mudah saja. Apa yang kita dah telah pun pelajari tadi sebentar tadi. Baik. Itu yang saya nak tanya pun ya. Okey, cikgu. Okey, Cuba. baik. Pada pendapat Ellie lah. Baik. Ini ulangan yang tadi. Apa Okey. pun sebenarnya saya dah terangkan dah tadi. Okey. Pada pendapat Ellie, mengapakah DK Barat tergolong dalam genre muzik tradisional? Oh, tadi saya rasa Cikgu Syam ada bagi tahu pasal genre muzik ni. Baik. DK Barat tergolong dalam genre muzik tradisional kerana diperkembang sejak turun-temurun dari satu generasi ke satu generasi. Cikgu Megawa bagi tahu juga pasal perkara ini. Betul ke? Kira cikgu tadi Ellie tadi dah pun rakam apa yang saya cakap Saya sebentar tadi. ambil Oh. letak dalam kepala. Okey. Okey, Cikgu Syam. Macam mana Cikgu Syam? Okey, kita bagi 2 markah kepada Ellie. Baik. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut, Cikgu. Ya, ini bermakna kita nak berehat seketika. Sebab selepas ini kita akan mendalami lagi berkenaan dengan ensemble DK Barat ini. Jadi teruskan menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita dah nak memulakan pembelajaran kita sekarang ini untuk mata pelajaran pendidikan muzik. Topiknya adalah ensemble DK Barat bersama dengan Kak Ellie, Cikgu Syam dan juga Cikgu Megat. Baik, Cikgu. Tadi kita dah mengenali peralatan muzik dan juga fungsi-fungsinya. Jadi sebelum kita mendalami lagi tentang ensemble DK Barat ni, Cikgu, saya nak tahu jugalah latar belakang DK Barat ni sebenarnya daripada mana asalnya dan apa yang kata punca boleh wujudnya DK Barat ni. Okey, yang tu kita bagi kepada pakar lah, Cikgu Wah. Megat. Cikgu Sebab Syam dia memang pakar. Cikgu Syam asyik bagi kepada saya. Tak apa, kejap lagi saya buat. Okey, Saya bagi tahu benda lain. Cikgu macam pakar lain, Cikgu Megat pakar lain dia. Okey, silakan Cikgu Megat. Baik, terima kasih Ellie. Okey, untuk DK Barat ini sebenarnya mengikut beberapa sumber yang ada. Kalau daripada segi pembacaan ada 3 buah buku lah yang saya baca, sebenarnya banyak lagi ya. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, DK Barat berasal dari kampung-kampung Melayu di selatan negara Thai ya. Okey, kemudian ada juga sebutan barat tu pun dia dah ada dah. Maksudnya kita kata memberikan identiti kepada DK Barat tu sendiri. Kalau macam seperti mana yang saya tahu sebelum ini, untuk barat Baik. bermaksud negeri Thai ya. Ada juga satu lagi barat mengikut satu versi yang lain bermaksud selatan dalam bahasa Siam. Baik. Ya. Kita kata bahasa Siam tu maksudnya bahasa negara rasmi negara Thai lah. Okey. Dan juga
menurut sumber yang saya baca juga, DK Barat diperkenalkan oleh Haji Mat Saleh bin Haji Ahmad, ya, Haji Mat Saleh bin Haji Ahmad, ataupun dikenali dengan Pak Leh Tapang, dan juga Encik Hussein Mat Nok Lombong, Mok Nak Lombong. Minta maaf. Mok Nak Lombong. Mok Nak Lombong. Lombong. Okey, Mok baik. Nak Lombong. Okey, Ada dua tadi, tokoh lah, ataupun tokoh DK Barat yang hebat di Kelantan, ya. Okey. Selain itu juga DK Barat juga dipanggil sebagai Dikir Karut. Sebab apa pada pendapatnya, sebab apa ada Dikir Karut? Disebab kenapa dipanggil Dikir Karut? Dipanggil Dikir Karut. Cikgu Syam, ada idea ke? Mungkin kenapa dipanggil Dikir Karut? Adakah Dia tanya Eli tu nak bagi jawab, nak bagi nak masa. saya bantu boleh lagi? beri jawapan ke? Okey. Okey. Sebab saya biasa tengok Dikir Barat juga. Biasanya dia banyak Dikir Karut, dia banyak mengarut. Tapi mengarut tu maksudnya dia bercerita. Betul, Eli. Ya. Betul ke, cikgu? Jawapan? Mengikut tema yang dipertandingkan. Bukannya mengarut, jangan salah faham Ya, adik-adik. ya. Maksudnya dia bercerita, menyampaikan cerita. Dan juga dengan ada kehadiran seorang yang dipanggil sebagai tukang karut dalam orang sumber DK Barat, ya. Dan juga terdapat beberapa orang tokoh tukang karut yang terkenal, ada nama Seman Wabulan, ya, Dolah Kulat Malam, okey, Awang Ikan Duyung, dan juga Usin Ikan Mas. Okey, baik. Berkemungkinan juga dikir berasal juga daripada perkataan zikir, Okey, zikir yang diamalkan oleh umat Islam lah. Mungkin dia disesuaikan dengan DK Barat. Dikir Barat. Asal dia daripada zikir, kemudian dia Dikir. disesuaikan dengan DK Barat. Baik. Okey, itu adalah antara latar belakang Dikir Barat yang kita dapat pelajari. Jadi mungkin kita nak mengenali pula macam pakaian Dikir Barat ni. Kebiasaannya adakah sama macam pakaian kita hari ni, cikgu? Atau ada perbezaan sedikit ke macam mana? Okey, baik. Untuk pakaian, Eli, kalau kita tengok pada paparan Slide kita. slide kita. Okey, jadi ni ada dalam buku, pelajar-pelajar boleh tengok di mana dua penyanyi tadi, tukang karut dan Tok Juara, dia akan pakai pakaian yang berlainan warna. Okey. Okey. Jadi okey, dan seterusnya pemuzik dan juga awak-awak tu dia akan pakai baju yang sama warna lah. Okey. Baik. Jadi kita nampak kepelbagaian warna dan juga Menarik kemeriahan dalam satu-satu ensemble tu boleh kaitkan dengan Dikir Barat lah. Yelah, sebab Dikir Barat pun lagu dia meriah kan? Betul. Di mana awak-awak tu akan menggayakan tangan, kiri kanan tepuk, okey. Saut-sautan daripada nyanyian Tok Juara ataupun tukang karut lah. Baik. Okey. Seterusnya, Eli, kalau kita nak pergi lebih lanjut, mungkin kita boleh tengok lagi kita panggil nyanyian daripada pemuzik. Muzik Dikir Barat ni dia ada lagu buka panggung. Okey, di mana muzik buka panggung, Baik. ataupun Muzik buka panggung. muzik buka panggung ataupun kita panggil bertabuh. Sebelum menyanyikan lagu tu akan ada muzik bertabuh. Bertabuh. Okey. Jadi murid-murid pasti nak dengar muzik bertabuh ni. Okey. Kalau boleh kita pasang untuk murid-murid rumah boleh dengar muzik bertabuh ni. Baik. Okey, Eli. Itu adalah muzik bertabuh. Ini muzik dia. Ya, betul, Ali. Bermohon sembah ada tiba. Nampak Cik Idris pun sama juga cikgu ya? Sama. Menggunakan muzik itu. Okey, dia bermula dengan rentak yang perlahan. Baik. Lepas tu lebih rancak dan dia akan berhentilah muzik tu dan nyanyian akan dimulakan. Macam Ali nyanyi tadilah, bila dah Dikir berhenti Putri. dia rehat sekejap, masuk nyanyian. Masuk terus. Okey. Baik, menarik. Baik. Kita dah mengenali pakaian, kita dah mengenali pemuzik dan awak-awak dan seterusnya. Apa kaitan kedua-dua ni, cikgu? Mungkin adalah macam satu keluarga ke atau macam mana ke ataupun bagaimana? Macam mana untuk untuk ialah pemuzik dan awak-awak ni kan. Okey. Kiranya mereka ni mereka ni perlu berada dalam ensemble Dikir Barat ni
Adakah mereka dikategorikan sebagai keluarga ke atau macam mana? Okey, untuk sesuatu ensemble tu dia awak-awak ni sangat perlu Baik. Dan jumlah awak-awak tu perlu lebih daripada 10 lah, barulah dia lebih meriah ensemble tu di Barat tu jadi awak-awak ni akan diberi apa? Kita panggil arahan mengikut ketua ataupun kita panggil tok juara. Okey. Jadi kejap lagi kita akan dengar macam mana nyanyian tok juara. Oh. Maksudnya nyanyian tu akan disahut oleh awak-awak selepas nyanyian tok juara. Okey. Jadi Okey. kita boleh dengar ke sekarang ataupun Okey, boleh Ali. bagaimana Sila. bunyi tok juara tu? Okey, kejap Kota baru, kota budaya, ramah penduduk beraneka bangsa, senyum diberi setiap masa, lancung dihormati di layan masa. Itu Okey. adalah tok juara. Ya, betul. Jadi kalau perbezaan dengan tukang karut bercerita, dia lebih mendaya juga ke atau lebih bagaimana? Okey, macam ni. Untuk tok juara, biasanya nyanyian tu dia akan nyanyikan lagu yang dah siap-siap ada lirik. Baik. Jadi beza dia dengan tukang karut. Tukang karut dia akan menyanyikan lagu melalui secara spontan. Betul, Ali. Good. Okay, jadi mungkin Cikgu Megat boleh ceritakan sedikit tentang tukang karut lah. Tukang karut ke tok juara tadi? Tukang karut. Tukang karut. Okey. Okey. Baik, murid-murid sekalian dan juga Ellie. Baik. Baik, untuk tukang karut ni sebenarnya beliau merupakan seorang yang berkebolehan dalam mengimprovisasi bait-bait lirik. Sebenarnya idea adalah berdasarkan pada idea beliau sendiri. Maksudnya seseorang itu dia mesti tahu lepas itu apa yang dia akan cakapkan ataupun berbalas-balas secara berpantun tu. Dan kemudian apa yang dilontarkan oleh beliau juga akan dinyanyikan semula oleh awak-awak. Ya, jadi awak-awak ni juga dia berperanan, dia mengikut tok juara pun dia ikut, tukang karut pun dia ikut. Jadi dalam konsep muziknya ataupun istilah muziknya dipanggil sebagai penyanyi chorus lah. Baik. Ya, itu awak-awak ya. Okey. Tadi itu tukang karut yang maksudnya kepentingannya di situ apa yang dipentingkan, beliau mestilah seorang yang berbakat dan juga pandai mengimprovisasikan baik lirik dia mengikut idea beliau sendiri. Okey. Boleh tak kalau saya macam nak bukan definisi lah, macam nak samakan tugas tukang karut ni dengan, boleh dikatakan kalau secara modernnya adalah seorang rapper. Ya, Begitu? betul. Ya. Boleh cikgu kan? Ya, Tapi boleh, ini boleh. tradisional. Ya, betul. Punya versi. Apa ni nyanyikan yang asal tadi nyanyikan oleh tok juara tapi improvisasikan oleh tukang karut Tukang tadi. karut. Boleh juga macam idea Ellie itu pun memang terbaik. Betul juga cikgu ya? Betul, Secara betul. moden dan tradisional lah Ya. ini. Okey. Baik. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Kita nak dengarkan bagaimana bunyi tukang karut ni sebenarnya. Okey, boleh. Kita akan Oh, dengarkan belum dengar muzik audio dikit. lagi tadi. Tukang karut. Ya, betul. Belum, saya dah terlupa. Tak apa. Mari kita sama-sama dengarkan. Terima kasih selama-lamanya. Hai, assalamualaikum. Tokyo Pino, Tokyo Jateng. Hai, yama-yama di bawah panggung. Itu dia. Okey. Turut disambut oleh awak-awak juga. Ya, betul. Awak-awak ni kerja dia sebagai juru meriah
untuk satu ensemble tu. Dia akan nyanyi saut-sautan ikut gaya lah. Baik. Okey, dengan gaya tepuk, gaya tangan, okey, tarian dia. Okey, kalau pertandingan tu dia satu markah khusus lah untuk awak-awak ni. Baik. Saya pada muzik dan juga penyanyi ya. Baik. Alright, okey. Biasanya cikgu akan uji saya tahu apa yang saya faham terhadap pembelajaran daripada secara keseluruhan untuk segmen kali ini. Okey, Cikgu Mugat. Ni cikgu ada uji untuk saya juga ke? Okey, baik. Kalau kita ambil segmen selepas ni boleh tak? Boleh, Sikit je, cikgu. sikit je nanti, ya. Tak ada masalah, Sebab apa kita sahaja ada untuk cikgu Megat. masa untuk break sekarang saya rasa. Boleh. kalau tak Kita silap saya. berehat seketika, Ah, cikgu. ya. Kita kembali selepas ini di Slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Didik TV KPM. Kembali di Slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Syam dan Cikgu Megat. Sebenarnya kami bertiga ni tak sabar sangat nak buat persembahan dekat adik-adik dekat rumah yang sedang menonton sekarang ini. Tetapi sebelum itu, kita nak sambung pembelajaran kita berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan muzik. Topiknya adalah Ensemble di Kibarat. Silakan Cikgu Syam atau Cikgu Megat nak sambung. Cikgu Isyam dulu kan. Untuk silakan. slotnya seterusnya. Okey, untuk kali ni kita akan tengok kepada PBD untuk segmen keempat ni. Baik. Okey. Jadi ada 5 soalan cikgu nak tanya Eli kali ni. Okey. Sama ada Eli ingat ke tak apa yang kita dah Belajar hari ni. Baik. Okey. InsyaAllah boleh kot. InsyaAllah. Saya Jangan cuba. takut Eli. Ha? Cikgu bagi markah untuk Eli nanti. Wah, ada markah. Ada markah. Baik. Okey, untuk soalan pertama Eli. Okey, nyatakan gelaran yang diberikan kepada individu yang mendahului nyanyian dalam dikir barat. Individu menyanyi dalam dikir barat. Ya, yang mendahului nyanyian. Tadi kita dah dengar kan? Dia ada dua. Penyanyi ada dua. Tok Juara dengan Tukang Karut. Yang mana satu? Yang mendahului pastinya Tok Juara. Cikgu Megat. Betulkah? Betul Dua tak? markah. Wah! Dua markah. Okey. Tadi dah campur tadi dah berapa dah? Dua markah. Terima kasih cikgu. Okey, soalan kedua yang Baik. seterusnya adalah nyatakan gelaran yang diberikan kepada individu yang membawa mesej nyanyian di dalam ensemble dikir barat. Apa dia? Soalannya gelaran yang diberikan Kepada individu. yang membawa mesej nyanyian. Ya. Kalau dah Tok Juara, Tukang Karut. Okey. Betul ke, cikgu? Cikgu Megat? Kita nak tambah apa? 2 ke 3? Dua. Dua. Dua markah juga. Dua markah. Okey. Good. Okey, soalan seterusnya. Okey, namakan kumpulan penyanyi yang akan menyahut lirik Tok Juara. Kalau dah kumpulan penyanyi tu hanya tinggal awak-awak. Ya. Betul cikgu? Senang budak bijak. Ya. Senang. Okey. Berapa markah ni cikgu? Dua markah. Dua markah juga. Okey. Okey, yang seterusnya. Soalan keempat. Okey, kali ni kalau betul yang ni, yang kelima tu confirm betul lah. InsyaAllah. Okey, kerana aneka pilihan. Okey. Ini adalah contoh pentaksiran yang guru-guru dan murid-murid boleh buat. Guru-guru biasanya boleh buat dalam Google Form dan sebagainya. Baik. Okey. Namakan dua jenis alat muzik membranophone dalam ensemble dikir barat. Okey, apa dia, Eli? Semestinya rebana ibu dan rebana anak.
Okey, bagus Ellie. Berapa markah Cikgu Megat? Tadi dah 2, 4, 6, 8 markah. 8 markah. 8 markah. Terima kasih. Okey. Soalan terakhir. Soalan terakhir, apakah fungsi DK Barat selain daripada pertandingan? Semestinya jawapan yang tinggal hanyalah hiburan. Okey, Betul cikgu? hiburan. Betul. Dah tentulah ya? Dah berapa dah markah ni? Dah dapat 10 markah untuk Yes, CBD. 10 markah. Okey. Terima kasih. Jadi kita akan bagi hadiah pada Ellie sekejap lagi. Okey. Okey, hadiahnya adalah Kejap lagi Ellie. bukan Kejap sebuah kereta, sebuah rumah tak ada. Okey. Misteri. Ha? Misteri. Misteri. Wow. Mm-mm. Baik. Okey, cikgu, secara keseluruhan mungkin cikgu boleh rumuskan terhadap Okey, sebelum tu pembelajaran kita. Ellie, Baik. kita guru-guru di rumah boleh juga mengambil bahan-bahan ni daripada apa dia Cikgu Megat? Daripada sumber. Ya. Okey, untuk guru-guru yang berada di rumah, kita boleh mengambil sumber tersebut daripada sumberku.moi Dash DL. dl.edu.ny. Ya. Di portal Delima. Ya, betul. Baik, okey. Boleh dapatkan latihan pengukuhan terhadap pembelajaran kita hari ini di sumberku di portal Delima. Baik, okey. Rumusan cikgu, mungkin secara keseluruhan apa yang boleh dirangkumkan cikgu? Okey, Cikgu Megat, boleh Silakan. mulakan dulu. Saya. Baik. Untuk DK Barat sebenarnya DK Barat ni dia akan memberi pelbagai nilai estetika kepada penggiat-penggiat ataupun murid-murid yang berada di rumah. Sekiranya kita melibatkan diri dalam kumpulan DK Barat, apa yang dapat dicungkil di situ ialah nilai keterampilan diri, di mana jati diri kita. Okey, kemudian juga disiplin. Seterusnya kerjasama. Sebab dalam sebuah DK Barat tu dia memerlukan kerjasama. Mesti dia kena selari semua tu. Kalau tidak, tak akan jadi ya. Betul cikgu. Okey. Dan juga satu lagi, kreativiti, melahirkan kreativiti. Contohnya kalau kita nak latih seorang murid menjadi tukang karut, dia perlu kreatif dalam mempersembahkan DK Barat tu. Itulah antara yang boleh dibolehi daripada DK Barat ni. DK Barat. Okey, Sebagai mungkin rumusan saya. sedikit rumusan pada Cikgu Syam. Okey, untuk saya hari ni Ellie, seperti yang saya nyatakan isi pembelajaran kita, pelajar-pelajar sebenarnya patut menghargailah samba tradisional kita DK Barat, khususnya yang kita belajar hari ini daripada segi genre kita tahu daripada turun-temurun dan mesti diteruskan untuk ke generasi yang akan datang supaya DK Barat ni kita tidak lapuk di telan zaman. Okey. Jadi antara itulah daripada kita mesti tahu daripada segi sejarah dia, fungsi muzik, jenis alat muzik, pakaian, betul ni. Latar belakang dan sebagainya. Baik cikgu, secara keseluruhan saya punya markah cikgu boleh berikan. Tadi dah dapat 10. Yang sebelum-sebelum ni pun yang saya teka marakas ni dah dapat 2. Secara keseluruhannya latihan yang telah saya jalankan, berapa markah cikgu bagi kat saya? Okey. Berapa markah tadi? Saya pun jadi dah tak ingat. Tadi yang ingat 10 je. 10 campur 2 campur 2 16. campur 2 ya betul 16. 16 markah untuk Ellie. Yeay. Yes, Terima untuk kasih Ellie. cikgu. Okey, jadi Ellie. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu Syam dan juga cikgu Megat kerana sama-sama mengajar kita berkongsi ilmu dan info berkenaan dengan ensemble DK Barat. Topiknya dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Jadi kita akan akhiri slot mendengar rendah Didik TV KPM kita dengan persembahan DK Barat daripada cikgu Syam, cikgu Megat dan juga Kak Ellie sendiri yang akan memainkan marakas dan juga gong. Ya, jadi betul. Cikgu Syah akan bermain canang serta Cikgu Megat akan bermain rebana. Jadi kita jumpa lagi di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Okey. Okey, ready? Baik cikgu. Silakan. Ada seekor anak tupai atas julamuk kudung ekor perut lapar jalan cari makan ada seekor anak tupai atas julamuk
ikut deh. Dialah pandai pandai jatuh jari-jari kerana dia tak sabar. Sama sekali. Pandai-pandai tupam lopak tuh tanah juga nak uwi gambar orang jahat. Janganlah jok manggo, janganlah jok manggo. Okey, jamai gitu. Didik TV KPM